Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini cikgu sambung kelas belajar di rumah dalam fizik tingkatan 4. Masih lagi baru, masih lagi dalam pengenalan bab yang ada ni. Jadi cikgu sambungkan dengan subtopik yang kedua, 1.2 berdasarkan di SKP. Jadi dalam perkara 1.2 tu pelajar-pelajar cikgu akan belajar berkaitan dengan penyiasatan saintifik, di mana tinjauan cikgu sebenarnya murid-murid cikgu ni telah lama sebenarnya dalam penyiasatan saintifik ni dalam menengah rendah tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3, di mana tingkatan 3 pelajar akan hadapi PT3 lah. Tapi disebabkan pandemik COVID-19, maka PT3 itu tidak dijalankan lah. Jadi saya teruskan saja, kita buat ulang kaji di sini sedikit. Kalau kita tengok dalam buku fizik tingkatan 4, tak ada lah. Tapi saya suka nak orang kata ulang kaji, kita tengok terus. Okey, dalam pemasaran, dalam kes-kes sebelum kita buat satu kajian atau eksperimen lebih mudah, inilah proses macam mana sesuatu penyiasatan saintifik itu boleh berlaku dengan di mana berakhir dengan penulisan laporan. Ianya bermula dengan mengenal pasti masalah. Okey, kemudian kita akan wujudkan di sini kalau kamu nampak mengenal pasti pemboleh ubah yang terlibat. So biasanya kita ada dua pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang biasa kamu tahu manipulated variable manipulated. MV biasanya kita panggil. Yang kedua kita ada responding variable dan yang ketiga kita ada constant. Ini yang biasa pelajar jumpa lah. Kemudian kita mesti ada hipotesis. Biasanya kita akan jumpa penulisan hipotesis. Kemudian kita merangka eksperimen. Apakah kaedah penyiasatan yang kita perlu rangka untuk membuktikan hipotesis. Kemudian kita ada data. Hasil daripada eksperimen. Kemudian kita analisis dan mentafsir data. Ini base pada graf lah. Berdasarkan graf yang kita akan lihat lebih lanjut nanti. Dan berakhir dengan kesimpulan dan langkah yang terakhir ni membuat laporan lah. Jadi kita terus lanjut di sini dengan mengenal pasti masalah atau soalan atau situasi. Soalan ni, situasi ni bergantunglah pada apa yang kamu jumpa. Okey, sebenarnya masalah dikenal pasti dan dinyatakan dengan bertanya soalan. Kita tanya diri kita tanya ataupun dalam buku teks biasa dah adalah soalan. Dah bagi tanya apakah hubungan antara A dengan B contohlah. Masalah biasanya timbul daripada pemerhatian. Ini paling utama ni. Dalam fizik, kemahiran pemerhatian ni amat penting sangat-sangat. Kita tengok apa yang kita nampak. Apakah pemboleh yang terlibat? Apakah hubungan antara pemboleh ubah? Ini paling penting, kemahiran pemerhatian. Soalan yang ditanya mesti boleh diselesaikan melalui uji kaji. Okey. Kemudian yang kedua, mengenal pasti pemboleh ubah yang terlibat. Yang saya cakap tadi ada dua, ada tiga sorry. Yang pertama dimanipulasi, yang kedua bertindak balas, yang ketiga dimalahkan ataupun konstan. So dekat sini kita lihat apa yang berlaku. Dimanipulasi ni satu pemboleh ubah yang kita boleh ubah-ubah lah. Kita adjust, contoh 1 ganti 2, 2 ganti 3, 4 ganti 5. Manakala pemboleh ubah yang bertindak balas ni kesan. Kesan yang bersandar terus kepada pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Contoh, kita ubah satu, pemboleh ubah bergerak balas ni berubah. Contoh satu, kita mula-mula satu, bacaannya 5 contoh. Bila kita ubah 2, dia jadi 10. Maksudnya, dia bersandar. Sebenarnya, dalam arti kata lain, paling mudah macam ni lah. Dimanipulasi ni paksi X. Balas ni paksi Y. Maksudnya apa? Apabila kita ubah data untuk paksi X, paksi Y automatik berubah. So, Y bergantung pada X. Dan pemboleh ubah dimalahkan ni adalah kuantiti yang kita nilai, kita malahkan pada ketika itulah. Contoh, cikgu bagi, saya ada hukum Hooke. F sama dengan KX. Ketika ini, cikgu nak kaji, katakan, daya. Pemboleh ubah utama.
pembeli ubah kedua, cikgu nak kaji pemanjangan spring. X ni pemanjangan lah. Pemanjangan spring. So, apabila cikgu nak kaji, so kat sini, F adalah pemboleh ubah dimanipulasikan, manipulated variable, di mana pemanjangan spring adalah respon variable, dan K pemalar spring. K di sini adalah pemalar, bertindak sebagai constant variable. Ini contohlah. Contoh. Kalau kita nak kaji F dengan K, kita akan malarkan X. Itu contoh lain. Teruskan. Okay, dalam yang ketiga, dalam membentuk hipotesis yang saya cakap tadi. Selepas wujudnya masalah, kita perlu wujudkan hipotesis. Biasanya hipotesis ni kita tulis seperti inilah. Semakin besar A, contoh. Semakin besar B. Ini contoh sajalah. Contoh. Semakin besar C, semakin kecil D. Contoh penulisan. So, perkataan yang kita nampak lah. Biasanya cikgu-cikgu akan cakap, hipotesis ni kita jumpa perkataan semakin. Biasanya gitulah. So, apa sebenarnya hipotesis ni adalah satu kenyataan umum lah. Tentang hubungan di antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Apa hubungan manipulated variable dengan responding variable. Okay. Yang keempat, mereka bentuk atau menjalankan eksperimen. Yang paling penting, kita tahu tujuan eksperimen. Sebenarnya, tujuan biasanya kita akan mula dengan ayat seperti inilah. Untuk menyiasat hubungan antara atau untuk mengkaji hubungan antara. Biasanya macam itulah, dia bermula macam itu. Biasanya kalau dalam fizik, dia bermula dengan mengkaji atau menyiasat hubungan antara F dengan X. Contoh sini F dengan X. Itu daya. Biasa kalau dalam fizik kita buat macam inilah. Daya F dan X iaitu pemanjangan spring. Ini penulisan lah dalam fizik. Okay, radas kita senaraikanlah apa yang perlu untuk mengkaji eksperimen itu. Kat sini kalau kita tengok dalam fizik yang paling penting, radas adalah instrumen yang boleh mengukur. Contoh, apa dia? Pembaris. Lagi, jam randik. Termometer. Dan alat-alat ini adalah sesuai dengan eksperimen yang kita nak guna atau kita yang nak kaji itulah. Okay, prosedur, kita menetapkanlah macam mana ataupun kaedah-kaedah yang kita perlu lakukan agar kita boleh mengkaji hubungan manipulated variable dengan responding variable. Dan biasanya dalam fizik, macam inilah, kita ulang eksperimen tu sebanyak 4 kali atau lebih. Jangan banyak-banyak, 4 atau 5 lah. Biasa saya buat 5 lah. Itu lebih baik. Data tu lebih cantik dan lebih orang kata berkualiti lah kalau kita ambil lebih daripada satu data. Okey, dan kelima, merekod dan mempersamakan data. Kat sini biasanya kita akan jumpa bentuk jadual. Kerana apa? Kena lebih mudah untuk dianalisis. Daripada catatan secara rawat-rawat ni maksudnya kita catatlah, buat macam biasa. Tak ada jadual. Tak ada jadual. Okay, 6, menganalisis dan mentaksir data. Ni selepas kita ada jadual, pastinya kita akan buat jadual lah. Pastinya kita akan buat graf. Itu paksi X untuk pemboleh ubah dimanipulasikan dan paksi Y untuk pemboleh ubah bergerak balas. So, di bawah ni macam mana kita nak analisis data? Yang pertama, kita tentukan hubungan antara dua pemboleh ubah melalui kecerunan gerah. Ini dua lah berkaitan dengan analisis sesuatu graf yang kita bina berdasarkan eksperimen yang kita buat. Dan akhirnya setelah kita ada jadual, kita dah ada graf, kita boleh buat kesimpulan berdasarkan taksirah data tadi, iaitu berdasarkan jadual yang akhirnya kita membina graf. Dan langkah ke-8, ni penulisanlah dokumentasi. Dokumentasi.
kita buatlah laporan dari A sampailah Z, daripada tajuk eksperimen sampailah kesimpulan. Ni contoh ni lah maksud saya. Terdiri daripada matlamat, penyelesaian masalah, hipotesis, pembeli ubah yang terlibat, radar tambahan, prosedur dan akhir sekali kesimpulan yang amat penting berdasarkan graf yang kita bina. Okey, ni yang akan berlaku dalam fizik lah, dalam silibus KSM. Ni yang kamu akan jumpa dalam buku teks kamu. Kamu jumpa dalam buku teks. Okay, yang pertama, tafsiran bentuk graf. Tafsiran bentuk graf. So, kamu nampak sini, paksi X tadi kita dah kenali sebagai manipulated variable. Paksi Y kita label sebagai responding. Sebagai responding variable. V. Jadi bila kamu nampak ni graf garis lurus lah. So graf garis lurus yang hitam ni maksud titik yang telah kita buat. Yang kita plot berdasarkan jadual. X2, Y2 ni sudah pastilah kamu faham. Mestilah X2 lebih besar daripada X1. Y2 mesti lebih besar daripada Y1. So apa yang kita dapat analisis daripada dua data ni. Ataupun daripada dua titik A ni atau B. Saya suka label titik A, titik B. So kita boleh buat atau cari kecerunan. Kecerunan dengan formula Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Cikgu, boleh tak kalau saya terbalikkan? Sebenarnya boleh. Terbalikkan tu maksudnya Y1 tolak Y2 dan bawah pun mesti terbaliklah. X1 tolakkan dengan X2, boleh. So daripada graf yang kita bina ini, kita katakan dia sebagai Y berkadar terus. Kenapa berkadar terus? Sebab lalu kosong. Melalui sifar. Sebab dia melalui sifar ni. Sebab tu kita kata berkadar terus. Dan dari segi persamaan kita kata Y sama dengan MX. Kalau yang kamu belajar dalam matematik kita kata Y sama dengan MX tambah C. Tapi di sini nilai C ni sama dengan kosong sebab melalui asalan. Asalannya kosong sebab tu dia tinggal Y sama dengan MX sahaja. Okey, yang kedua kita nak tafsir apa kat sini? Berbeza graf yang kedua ni berbeza daripada graf yang satu, iaitu graf yang kedua ni terangkat sedikit, iaitu dia tidak melalui kosong. Akan ada satu nilai pada pintasan pada paksi Y, di mana C. C di sini adalah pintasan Y. C adalah pintasan Y. So, apa yang kita lihat sini, kita nampak ianya adalah satu kecerunan juga garis lurus yang positif lah. Kalau macam ni graf positif lah sebenarnya. Kalau negatif dia macam ni. Ni paksi X. Ni paksi Y. Kalau grafnya macam ni, ni M dia negatif. Kecerunannya negatif. Contoh lain. Okey, paksi X. Paksi Y. Contoh lain macam ni. Okay. Gini. Ni juga ni. M dia negatif. Okay. Turun tangga lah. Kalau cikgu dulu-dulu. Dia kata kalau awak nampak graf tu seperti turun tangga ni. Macam turun tangga dia kata. Ni negatif lah. Negatif dia kata. Ni graf negatif. Kalau naik tangga macam ni. Macam ni naik tangga dia kata. Positif ke atas. Jadi kecerunan samalah guna formula Y2 tolak Y1, X2 tolak X1 macam pelajar cakap tadi, boleh tak terbalikkan? Jawapannya boleh, tapi mestilah atas dan bawah mesti seragam lah. Kalau atas Y1 bawah pun mesti X1. Tapi dekat sini dah ada pintasan C, so formulanya jadi Y sama dengan MX tambah C. Tadi cikgu dah jelaskan lah. C itu adalah pintasan pada paksi Y. Okey, graf yang ketiga. Ni yang cikgu cakap tadi. Graf negatif. Yang pertama kita kena faham ini adalah kecerunan negatif. Masih lagi boleh kita cari kecerunan.
keturunan dengan formula Y2 tolak Y1 atau pelajar suka nak terbalikkan Y1 tolak Y2, X1 tolak X2 pun boleh. Dan di sini nampak juga satu pintasan Y. Ada dekat sini. Jadi perbezaannya adalah pada nilai kecerunan. Jadi kita akan nampak kat sini, kita akan guna yang sama, Y sama dengan MX tambah C, tetapi hati-hati pelajar, M atau kecerunan, simbolnya M mesti negatif. Mesti negatif, iaitu macam ni lah. Kalau cikgu label sini sebagai A, garis A, garis AB. So, kecerunan M, AB adalah negatif M, A, B. Inilah mesti ada tanda negatif. Sebab ini adalah kecerunan yang negatif. So, untuk yang keempat adalah berkaitan dengan tafsiran graf. Kita dapat graf melengkung seperti ini. Kita dapat graf melengkung. So, jenis graf melengkung asalan dan mempunyai kecerunan positif. Ni kecerunan positif lah. Maksudnya kalau kita ambil satu titik dekat sini, katakan titiknya, kita buat satu garis lurus yang melalui titik ini. Sebab tu kita kata ini graf positif. Sama juga macam ni. Kita ambil satu titik lengkung di atas graf. Kita ambil pembaris, buat satu garis lurus di sini. Sebenarnya ianya berserenjang sebenarnya. Sebenarnya sifatnya berserenjang. Itu ada sudut 90 darjah. So ini juga kecerunan yang positif. So tafsiran graf adalah Y bertambah dengan X. Y bertambah dengan X. Okay, untuk graf nombor 5, terbaliklah, reverse. Songsang. Songsang daripada proses nombor 4, di mana kalau kita ambil satu titik di atas kedua-dua lengkung ini, kita buatkan satu garis lurus. Kita nampaklah, kita nampak bahawa ianya mempunyai masing-masing kecerunan yang negatif. Masing-masing mempunyai kecerunan yang negatif. Garis lengkung tidak melalui asalan dan mempunyai kecerunan negatif lah. Ni graf nombor 5, dan tafsirannya adalah Y berkurang dengan X. Y berkurang dengan X ni, ambillah mana katakan titik tadi, kita unjurkan. Kita unjurkan. So, kita nampak, dia kata Y berkurang. Maksudnya kalau kita tengok kat sini, kita ambil lah X sini X1, sini X2, sini Y2, sini Y1. Kita nampak sangat. Kalau X2, kita nampak sini. Kalau X2, Y2, kita tengok bandingkan Y2 dengan Y1, kita nampak X2 dengan X1, kita nampak sangat perkataan berkurang. Apa yang dimasukkan dengan berkurang, begitu juga dengan nombor 4 ni, kita ambillah satu titik kat sini. Okey, atau titik lain dekat sini katakan. Kita nampak sini X1, sini X2, sini Y1, sini Y2. Kita nampak hubungan dia lah. Y2 lebih besar daripada Y1, X2 lebih besar daripada Y1. Sebab tu kita kata dia bertambah. Yang keenam ini graf. Graf, satu graf juga yang hubungkan dua paksi, pemboleh ubah dan pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, kita nampak ni, kita nampak hasil nombor 6 ni, kita nampak hasil seperti ini di mana dia tidak bersilang pada tak bersilang pada paksi Y, tidak bersilang pada paksi X. So kita kata dia sebagai Y berkadar songsang lah. Syarat je tak bersilang. Syarat tak bersilang pada paksi X, tak bersilang pada paksi Y, itu syarat. Kalau yang lengkung tadi, cikgu betulkan balik. Yang lengkung tadi itu adalah berkurang atau bertambah, tapi dia masih lagi menyentuh paksi Y. Apabila menyentuh pada paksi Y, kita kata kalau graf seperti yang kamu nampak pada nombor 6, kita kata berkurang lah. Kalau dia dapat kes graf yang macam kes nombor 4 tadi, macam ni, bersilang pada paksi Y, kita kata dia bertambah. Y berkadar dengan X. Y bertambah dengan X. Kes untuk 4 dan 5, tolong bezakan dengan kes yang ke-6. Syarat yang ke-6 ni untuk kita takrifkan dia sebagai berkadar songsang.
graf ini tidak menyotong pada paksi Y dan tidak memotong juga pada paksi X. Ini kita baca Y berkadar songsan dengan X, atau untuk graf yang seterusnya, cara bacanya adalah Y berkadar terus kepada 1/X. Graf yang sama dalam bentuk salingan. Apabila X ni kita salingkan, dia akan dapat garis lurus. So, kita kata dia berkadar terus. Okay. Dan graf kedua-dua graf ini sama. Cara baca, kalau yang ni kita baca Y berkadar songsan dengan X, tapi graf sebelah ni kita salingkan, dia akan jadi Y berkadar terus dengan 1/X. So, apa yang berlaku adalah kemahiran menukar satu hubungan berkadar songsan kepada hubungan berkadar terus. Begitu juga sebaliknya. Kalau 1/Y, sini mesti X lah. Maksudnya Y, 1/Y berkadar terus dengan X. Itu salah satu contoh yang lain. Okay, tugasan pelajar hari ini, okay, di dalam buku teks kamu tu ada, okay, tapi cikgu screenshotkan dia dan masukkan dalam slide ini. Okay, tugasan kamu adalah kamu baca reader code ini, dan cikgu pun dah masukkan dalam Telegram sebenarnya. Cikgu dah masukkan dalam Telegram kamu apa yang hasil daripada kamu scan QR code ini adalah kamu akan dapat satu jadual di mana tugasan awak adalah ni. Kamu boleh jelas sebab kat rumah kamu buat sendirilah, single. Buat sendiri-sendiri, okey, membincangkan bentuk hubungan graf antara dua kuantiti fizik. Dua kuantiti fizik ni pasti X dan pasti Y lah. So, kamu daripada graf yang hasil tu, apakah hubungannya? Berkadar terus, berkadar songsan, ataupun berkadar linear. So, dapatan pelajar yang telah siap hantarkan dalam grup Telegram sehinggalah jam 5 petang ini. So, itu sahaja bahan yang cikgu nak share dengan pelajar pada hari ini. Saya harap pelajar boleh fahamkan, intipati bahan yang cikgu ajarkan kepada kamu ini berkaitan dengan graf. Saya ingat penting sangat, bagi cikgu penting sangat sebenarnya. Kerana kemahiran yang baik dalam graf membolehkan pelajar melakukan satu eksperimen itu dengan baik, khususnya dalam peperiksaan amali nanti. Okey, cikgu sudahi dengan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.